Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung di dalam kitab Minhajut Talibin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pengajian kita insya-Allah dan menjadikannya sebab barakah dan sebab ini pembukaan bagi ilmu, dan Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah insya-Allah ini untuk melaksanakan segala perintah ni dan meninggalkan segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah tanpa buang masa ini kita kembali ini kepada mana kita berhenti pada pengajian kita yang lepas, dan saya rasa kita perlu melakukan sedikit murajaah. Ada perkara yang tidak disebutkan bagi syarah, yang ini masalah mengambil wudu dalam keadaan apa kita mengatakan berada dalam air. Ini perkara yang akhir sekali yang kita membicarakan, khilaf di antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi. Jadi insya-Allah kita akan membaca ibarat itu sekali lagi. Jadi kalau kita balik kepada kitab ini Minhaj, selepas ini penulis mengatakan as-sadisu tartibuhu. Jadi insyaAllah kita akan baca daripada situ as-sadis. InsyaAllah. Boleh satu orang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallif wa adamallahu naf'a bihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu. As-sadisu tartibuhu hakadha. فلو اختصل محدث فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب لأن غطس ومكث صح وإلا فلا. Jadi ini adalah berkenaan kita lihat ini dulu. Kita sedang berada pada rukun yang ini bagi wuduk ya. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i, kesemua rukun wuduk kita ada 6 perkara. Dan dalam mazhab Syafi'i, tertib merupakan rukun. Berbeza dengan mazhab Hanafi, mereka tidak menganggap tertib ini sebagai rukun, tetapi kita menganggapnya ini sebagai rukun, dan dalilnya adalah Al-Quranul Karim. Sebab Al-Imam Syafi'i mengatakan Allah Subhanahu wa taala apabila dia menerangkan tentang wudu, maka apa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim mewajibkan tertib. Jadi maksudnya di sini, kalau sekiranya seseorang itu basuh kaki, selepas itu basuh muka, maka tidak sah ini basuh kakinya, sebab ini dia tidak mengikut tertib. Jadi saya rasa itu tidak ada masalah, kita telah memahami itu, tidak ada masalah. Cuma Al-Imam Nawawi menukilkan apa disebutkan oleh Imam Rafi'i berkenaan dengan kalau sekiranya seseorang itu dia tenggelamkan dirinya dalam air. Jadi beliau memberikan misal falau irtasala muhdithun. Ini adalah misalnya. Yakni seorang yang muhdis, yakni dalam keadaan hadas, dia tidak ada hadas kecil, maka dia mandi. Dia mandi. Maka beliau mengatakan fal asahu annahu in amkana taqdiru tartibin. Dia mengatakan kalau sekiranya kita boleh takdirkan adanya tertib apabila dia mandi, maka sah yakni wuduknya. Seperti apa dia mengatakan bi'an ratasa. Yani ratasa yakni maksudnya dalam bahasa kita panggil apa? Tenggelamkan. Apa dalam bahasa kita panggil? Kita selam, afwan. Perkataannya adalah yakni seseorang ini dia selam ini dalam air. Seseorang ini dia selam ini ke dalam air. Wa makatha, dan dia berada di dalamnya seketika. Ini adalah pendapat Imam Rafi. Jadi antum perlu tulis ini ya. Ini apa yang kita perlu tulis adalah ini adalah pendapat Imam Rafi, sebab nanti selepas ini akan datang ini pendapat Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi menukilkan pendapat Imam Rafi'i dalam kitabnya Muharrar di sini. Apa yang ini pendapat Imam Rafi'i? Imam Rafi'i mengatakan kalau sekiranya seseorang ini tidak ada wudu dan dia menyelamkan dirinya di dalam air dan dia niat wudu dalam air. Maka dia mengatakan kita kena memberikan takdir. Ini kita nak pay attention sikit. Dia mengatakan kita mesti melakukan takdir. Apa takdirnya?
Sekarang kalau orang ini, dia kalau mengambil wuduk seperti biasa, berapa lama dia mengambil wuduknya? Yang ni misalnya, dia basuh mukanya, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Letaklah kita mengatakan 2 minit. Kalau dia mengambil wuduk seperti biasa, dia mengambil misalnya 2 minit. Misal ya ni, misal. Dia mengambil 2 minit. Jadi maksudnya di sini dia mesti selam 2 minit. Ini yang dimaksudkan, dia mengatakan takdir. Ditakdirkan masa dia mengambil wuduk, maka dia menyelamkan dirinya kadar pada masa yang ini dia mengambil wuduk bila dia meraihkan tertib. Boleh faham insyaAllah semua? Kita kena faham ini dulu sebelum kita teruskan. Semua boleh faham insyaAllah apa yang saya mengatakan? Jadi ini adalah pendapat siapa? Pendapat Imam Rafi. Maka Imam Rafi mewajibkan al-maks. Ini perkataan di sini digunakan adalah al-maksu. Al-maks ini maksudnya berada seketika. Jadi dia mentakdirkan, dia menyelam ini di dalam air kadar ini masa dia mengambil wuduk. Kalau kita mengatakan dia mengambil wuduk 1 minit, maka yakni dia berada ini dalam air ini pada kadar itu. Kalau tidak, dia mengatakan wa illa fala. Kalau dia tidak selam dalam ketika itu, maka tidak sah wuduknya. Apa sebabnya? Sebab di sini dia mentakdirkan tertib. Bagaimana kita nak mentakdirkan tertib? Dengan kita berada di dalam air selama kita mengambil wuduk ini seperti biasa. Boleh insyaAllah? Taib. Selepas itu, Al-Imam Nawawi mengatakan qultu. Di sini kita lihat Imam Nawawi bercanggah dengan Imam Rafi dalam masalah ini. Kita lihat apa beza di antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi. Jadi sekali lagi, perbezaan di antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi di sini adalah berkenaan ini dengan, dan seperti mana nanti kita akan lihat, adalah adakah diwajibkan dia berada dalam air kadar dia mengambil wuduk ataupun tidak. Maka Imam Nawawi mengatakan qultu, aku mengatakan al-asah, ini pendapat ini yang asah, as-sihhatu bila muksin. Maksudnya Imam Nawawi mengatakan tak wajib ini dia berada dalam air dengan yakni ketika yang seperti mana disebutkan oleh Imam Rafi, kadar yang dia mengambil wuduk yang ini seperti biasa. Maka Imam Nawawi mengatakan tidak diwajibkan mukus. Maka beliau mengatakan, mungkin kita baca teruskan. Qultu al-asahhu as-sihhatu bila muksin, wallahu a'lam. Wa sunanuhu as-siwaku 'ardan bikulli khashinin illa isba'ahu fil asahi. Wa yusannu lis-salati wa taghayyuril fami. Wala yukrahu illa lisaimi ba'da az-zawali. Sekarang ini beliau mengatakan qultu al-asahu as-sihhatu bila muksin wallahu alam. Jadi kita faham insya-Allah ya. Di sini Al-Imam Nawawi ini dia mengatakan tidak diwajibkan dia berada seketika, yakni apabila dia menyelamkan dirinya. Maksudnya kalau sekiranya dia selam ini dirinya, selepas itu terus ini dia keluar daripada air, sah yakni wuduknya. Yakni misalnya kalau dia berada dalam air dan dia niat ini mengangkat hadas kecil, dan selepas itu dia bangun ini daripada air, maka sah yakni wuduknya. Maka ini perbezaan di antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi. Imam Rafi mengatakan tidak sah sehingga kan dia masih berada dalam air kadar ini dia mengambil wuduk. Jadi ini adalah apa yang kita sebut yakni pada pengajian kita yang lepas. Sekarang ini insya-Allah ini kita akan membicarakan tentang yang seterusnya, iaitu sunnah-sunnah yakni wuduk. Dan pertama sekali Al-Imam Nawawi ini menyebut yakni berkenaan dengan sunnah yakni siwak. Sunnah yakni siwak, dan siwak ini dalam segi bahasa dia adalah adalk. Adalk ini yakni dia mengambil yakni makna menggosok. Menggosok ataupun yakni membersihkan. Maka dalam segi istilah dia adalah dalkul fam. Dia ada yakni membersihkan yakni mulut daripada yakni kotoran. Maka ini adalah sunnah berdasarkan dengan hadis Nabi SAW ini yang masyhur, yang mana Nabi mengatakan laula nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Kalau tak aku tidak takut ini membebankan ini umatku, maka aku akan mewajibkan siwak ini bagi tiap-tiap wudu. Dan siwak ini kita ada beberapa ini hukum ahkam. Kadang-kala siwak ini boleh menjadi wajib. Ini disebut ini oleh para ulama kita. Kadang-kala siwak ini boleh menjadi haram. Tetapi asal ini hukum siwak dia adalah sunnah.
Asal yang hukum siwak ini dia sunnah muakkadah. Berkenaan dengan siwak boleh menjadi wajib kalau sekiranya seseorang itu dia nazar. Kalau sekiranya dia bernazar ini untuk menggunakan siwak, maka menggunakan siwak ini menjadi wajib. Dan siwak ini boleh menjadi haram apabila dia menggunakan siwak orang lain ini tanpa izin. Dia menggunakan ini siwak ini orang lain tanpa izin, dan dia boleh menjadi makruh kalau sekiranya dia menggunakan siwak selepas ini zawal bagi orang yang sedang puasa. Tapi selain daripada itu, kita mengatakan hukumnya adalah sunnah pada tiap-tiap masa. Dan penulis ini mengatakan as-siwaku ardan. Siwak yang ini digunakan ardan, ini maksudnya adalah dia apa kita mengatakan horizontal ya. Dalam bahasa kita apa kita panggil? Yang ini dia bukan tulan. Kita ada tulan yang ini ke atas, ardan yang ini ke tepi. Jadi bila kita menggunakan siwak, kita menggunakan siwak daripada belah kanan. Jadi tidak disunatkan kita buat macam berus gigi. Ini adalah tulan. Daripada hikmahnya, kenapa tidak disunatkan sedemikian? Sebab ini dia boleh merosakkan kita punya gusi. Jadi, apabila kita menggunakan siwak, maka kita mulakan ini daripada kanan. Jadi kita daripada tengah, kita naik ini ke atas, selepas itu ini kita turun. Selepas itu ini pergi ini ke kiri, ke atas dan ke bawah, dan kembali ini kepada ini yang pertama. Jadi ini adalah cara dikenali sebagai cara nombor 8 terbalik. Cara yang nombor 8 terbalik adalah kita yang ini pergi ini daripada tengah ini pergi ke kanan, selepas itu ini pergi ini ke kiri. Dan kita melakukannya 3 kali. Ini dalam wuduk ya. Kita melakukannya 3 kali. Dan selepas itu lidah yang ini disunatkan kita melakukan tulan. Jadi lidah kita pun 3 kali. 1, 2, 3. Selepas itu langit 3 kali. 1, 2, 3. Jadi yakni siwak ini kita menggunakan 3 kali 8, 3 kali lidah, 3 kali langit-langit. Boleh insya-Allah? Maka ini dikirakan sebagai satu set. Nah, dan kita ada doa ini apabila kita menggunakan siwak, Allahumma barik li fihi. Ya Allah, ini berkatilah aku yang ini di dalamnya. Yang ini dalam ini menggunakan siwak. Dan saya ada memberikan nota yang saya post ini dekat dalam ini WhatsApp group. Itu adalah berkenaan dengan mana yang lebih afdal. Yang ini berkenaan dengan kita ada misalan yang ini kayu siwak, kayu arak. Ini adalah yang paling afdal. Yang kedua adalah kayu nakhl. Kayu nakhl ini adalah daripada pelepah ini kurma. Dan yang ketiga adalah kayu zaitun, daripada yang ini pokok zaitun. Dan selepas itu apa saja kayu yang ada bau bau yang baik. Zawatu rihit tayyib. Dan selepas itu baru yakni kayu yang tidak ada bau padanya. Dan begitu juga termasuk apa saja yang fungsinya sebagai siwak. Seperti mana disebutkan oleh Imam Nawawi ini di sini. Maka beliau mengatakan wasunanuhu as-siwaku 'ardan bi kulli khashinin. Jadi dia mesti khashin. Khashin ini adalah dia mesti kasar yang mana dia dapat menghilangkan kotoran. Jadi apa saja benda yang fungsinya sebagai siwak dan kasar dan dapat membersihkan mulut, dibolehkan kita menggunakannya sebagai siwak. Ramai orang hari ini menanyakan berkenaan dengan toothbrush. Adakah toothbrush ini boleh digunakan sebagai siwak? Boleh digunakan sebagai siwak. Kalau kita tidak ada siwak, kita boleh menggunakan toothbrush ini yang ada. Dan begitu juga dengan baju. Baju yang ini yang daripada baju yang ini daripada apa kita mengatakan kain yang kasar ini sebagai misal. Kalau sekiranya kita tidak ada siwak, maka kita boleh ini menggunakan baju. Kenapa yang ini boleh digunakan kain dan baju dan sebagainya? Sebab dia khashin. Dia fungsinya ini sama seperti siwak. Maka ini berdasarkan kepada kias. Ini berdasarkan kepada kias. Maka kita niat ini siwak, kita dapat ini pahala. Kalau di Yaman ini kadang-kadang ada masjid, misalnya imam mengatakan ya jamaah yani as-siwak walau min tarafis saub. Dia mengatakan ya jamaah pakailah siwak walaupun dengan hujung pakaian.
yakni imam ini, kalau dekat Yaman ini mereka ada yang ni sebahagian daripada mereka tiap-tiap solat ini mengingatkan jamaah, yakni untuk menggunakan siwak walaupun dengan pakaian. Tapi kita kat sini yang ni jarang ya. Imam ini ingatkan orang yang ni semua yang ni menggunakan siwak. Dan kita hari ini masyarakat kita masih ramai lagi belum menggunakan siwak. Sebab mereka mungkin tak tahu ini kelebihan. Mereka tidak mengetahui ini kelebihan ini siwak. Kalau mereka mengetahui kelebihan siwak, semua orang ini akan ini siwak. Sebab Nabi SAW mengatakan, akan aku wajibkan ini siwak. Tapi Nabi tidak mau membebankan umatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik ini insya-Allah. Taib. Selepas itu ini beliau mengatakan, la isba'ahu fil asah. Tidak disunatkan dia menggunakan jarinya. Dia menggunakan jarinya sebagai siwak berdasarkan dengan pendapat yang asah. Apa sebabnya? Sebab ulama kita mereka membezakan di antara sesuatu yang muttasilah dengan munfasilah. Jari kita ini dia muttasilah, iaitu dia berkait dengan badan kita. Dia berkait ini dengan badan kita. Jadi bila kita menggunakan jari, dia tidak dikira sebagai menggunakan sesuatu sebagai siwak. Sebab ia daripada badan kita sendiri. Tapi kalau kita menggunakan jari orang lain yang kasar, maka ia adalah daripada hukum menggunakan siwak. Nampak tak bezanya? Beza itu sebab Imam Nawawi mengatakan isba'ahu, yakni jarinya. Tapi bukan jari orang lain. Sebab jarinya dia berkait dengan badannya. Tapi jari orang lain yang tidak berkait ini dengan badannya. Dan ini menurut ini pendapat ini asah, walaupun ini ada sebahagian ini ulama mereka mengatakan walaupun dengan jari. Jadi biasanya yakni kalau kita betul-betul dalam keadaan darurat, tidak ada kain, tidak ada siwak, tidak ada apa, maka kita boleh yakni menggunakan jari. Ada yakni sebahagian ulama mengatakan dibolehkan melakukan yakni sedemikian. Wa yusannu lis-salati. Juga yakni disunatkan apabila yakni kita melakukan salat, maka kita ada hadis Nabi SAW yakni yang khusus berkenaan dengan salat. Kita ada hadis, mungkin antum tulis ini. Ini adalah hadis yakni sahihain ya. Hadis yakni Bukhari dan Muslim. Sebab orang kalau menanyakan kepada kita apa dalil yakni menggunakan siwak apabila yakni kita salat, mungkin ada orang ramai yakni orang akan menanyakan tentang perkara ini. Jadi hadis berkenaan dengan menggunakan siwak sebelum solat lebih sahih daripada menggunakan siwak ini dalam wudu. Maka Nabi SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati, lafaznya sama. Laula an asyqa ala ummati la amartum bis siwaki 'inda kulli salah. Jadi beza wudu dengan solat dia punya lafaz. Dan hadis ini adalah hadis ini Bukhari dan Muslim. Berkenaan dengan wudu, kita hadis yang riwayat Ibn Khuzaimah. Berkenaan yang ini dengan salat, yang ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari yang ini dengan Muslim. Itu sebab ini lebih-lebih lagi bila kita melakukan salat, maka perlu yang ini kita sentiasa ada yang ini siwak yang ini bersama kita insya-Allah. Wa yusannu lis-salati wa taghayyuril fami. Apabila berlaku perubahan yang ini bau ini bagi mulut, disunatkan kita menggunakan siwak. Sebab siwak dia menghilangkan bau mulut. Dia menghilangkan bau mulut. Wala yukrahu illa lisaimi. Dan siwak tidak makruh melainkan orang yang sedang ini puasa ba'da zawal. Sebabnya kita ada hadis Nabi SAW berkenaan dengan la khalufu fami saim atyabu indallahi min rihil misk. Yakni bau mulut ini orang yang sedang puasa lebih baik daripada bau kasturi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama kita mengatakan bau tersebut bermula selepas zawal. Bau tersebut ini bermula ini selepas ini zawal. Itu sebab makruh kita menggunakan siwak selepas ini zawal, sebab kita menghilangkan ini bau mulut hasil daripada puasa. Dan disebabkan ada hadis yang membicarakan tentang kelebihan bau mulut itu, maka siwak ini menghilangkan bau mulut. Itu sebab ini dia makruh bagi orang yang sedang melakukan puasa. Dan selepas itu beliau mengatakan wa tasmiyatu awwaluhu. Disunatkan apabila kita menggunakan siwak, maka kita membaca ini bismillahirrahmanirrahim.
Kita membaca basmalah apabila kita menggunakan siwak. Jadi dalam wudu, kita ada khilaf di antara Imam Ramli dengan Ibn Hajar. Ini pun mungkin antum take note. Berkenaan dengan bila kita menggunakan siwak dalam wudu. Bila kita menggunakan siwak ini dalam wudu. Al-Imam Ramli, beliau mengatakan disunatkan kita menggunakan siwak sebelum basuh telapak tangan. Maka beliau mengatakan kita baca basmalah, selepas itu kita menggunakan siwak. Selepas ini siwak, baru kita basuh telapak tangan. Jadi Imam Ramli mengatakan disunatkan 2 kali basmalah. Basmalah yang pertama apabila kita menggunakan siwak, basmalah yang kedua apabila kita basuh telapak tangan. Ini berbeza dengan Ibn Hajar. Yang biasa kita belajar dalam kelas-kelas kita, pendapat Ibn Hajar. Ini lebih masyhur. Apa yang ini cara kita menggunakan siwak dalam wudu? Yang ni kita bila mengambil wudu, kita tak siwak dulu. Apa kita buat? Kita basuh telapak tangan. Kita baca basmalah, basuh telapak tangan. Kita baca basmalah. 3 perkara kita melakukan serentak. Basmalah, basuh telapak tangan dengan niat ini sunnatul wudu. Betul ke tidak? Kita niat ini sunnatul wudu. 3 perkara yang ini kita melakukan serentak. Selepas itu baru kita melakukan siwak. Dan kita tidak baca bismillah sekali lagi. Sebab kita sudah membaca basmalah bila kita basuh telapak tangan. Jadi Ibn Hajar, pendapat ini Ibn Hajar, basmalah hanya sekali saja. Tapi pendapat yang Imam Ramli mengatakan, kita baca 2 kali. Satu yang ini bila kita siwak, lagi satu apabila kita basuh telapak tangan. Jadi bila kita ini siwak, sama ada kita mengikut ini pendapat Imam Ramli ataupun Ibn Hajar, ia dimulakan dengan basmalah. Ia dimulakan ini dengan tasmiyah. Fa in taraka, kalau sekiranya dia terlupa ataupun dia meninggalkan basmalah, ataupun dia meninggalkan siwak. Dia meninggalkan yang ini siwak, maka dia boleh yang ini melakukannya pada yang ini pertengahan wuduknya. Kalau sekiranya yang ini dia meninggalkan menggunakan yang ini siwak. Boleh insya-Allah. Baik, kita teruskan. والتسمية أوله فإن ترك ففي أثنائه وغسل كفيه فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما والمضمضة والاستنشاق والأظهر أن فصلهما أفضل ثم الأصح يمضمض بغرفة 3 ثم يستنشق بأخرى 3. Nah, tadi kita mengatakan satu orang yang berkenaan dengan basmalah, kalau yang ini dia terlupa yang ini membaca basmalah pada awal wudu dan dia teringat yang ini pada pertengahan wudu, maka dia mendatangkannya. Ini adalah perkara yang sama berkenaan dengan makanannya. Kalau sekiranya kita makan misalan dan kita terlupa membaca basmalah, apabila kita sedang ini makan, kita teringat yang kita terlupa membaca basmalah, maka kita mendatangkannya. Sama juga ini sama yang ini hukumnya di dalam wudu. Kalau sekiranya kita terlupa, sama ada kita terlupa ataupun kita sengaja, maka kita mendatangkan ini tasmiyah. Ini yang penulis mengatakan. Fa in taraka fa fi asna'ihi. Selepas itu beliau mengatakan wa raslu kaffaihi. Daripada sunat ini wudu adalah membasuh kedua telapak tangan. Dan ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, yang ini hadis yang masyhur, yang mana Nabi SAW beliau mengatakan, apabila yang ini seseorang daripada kamu bangun yang ini daripada tidurnya, hendaklah yang ini dia membasuh yang ini kedua telapak tangannya. Dan juga kita ada hadis Abdullah bin Zaid
yang mana beliau menyifatkan wuduk Nabi SAW, maka beliau mengatakan fada'a bima'in fa'akfa'a minhu ala yadaihi farasalahuma salasan. Jadi bila kita nak mengambil wuduk, disunatkan yakni kita membasuh yakni kedua yakni telapak tangan. Ini yang penulis ini mengatakan di sini. Dia mengatakan wa ghaslu kaffaihi fa in lam yatayaqqan tuhrahuma kuriha ramsuhuma fil ina. Kalau sekiranya dia syak ini misalan tangannya kotor ataupun bersih, makruh hukumnya kalau sekiranya dia masukkan tangannya ke dalam ina. Ina yang dimasukkan di sini adalah air yang kurang daripada 2 kolah. Yakni tempayan yang mana ia kurang daripada 2 kolah. Kita ada hadis berkenaan dengan Nabi melarang seseorang itu apabila bangun daripada tidur memasukkan tangannya ke dalam ina. Sebab ina ini dia adalah air yang sedikit dan disebabkan dia syak sama ada najis ataupun tidak, maka makruh hukumnya dia memasukkan tangannya ke dalam yakni tempayan. Dan kita ada hadis ini lafaznya fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Yang mana Nabi mengatakan seseorang itu tidak mengetahui di mana tangannya berada apabila dia sedang tidur. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya dia tidak mengetahui di mana yakni tangannya berada apabila dia sedang tidur. Ada orang yang memperkecilkan hadis ini, dia mengatakan manalah tangan kita nak pergi? Manalah tangan kita nak pergi bila kita tidur? Macam mana yakni tangan kita bila ada najis? Sebab Nabi SAW melarang kita bangun daripada tidur. Nabi melarang kita masukkan tangan kita dalam air yang sedikit. Dan Nabi mengatakan kita tak tahu tangan kita ini pegang apa apabila kita sedang tidur. Pernah yang ini satu kisah, ini kisah yang betul. Satu orang ini dia mempelikirkan hadis ini, dan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia tidur apa berlaku? Dia bangun daripada tidurnya dan tangannya berada di dalam duburnya. Tangannya berada di dalam ini duburnya. Jadi ini adalah daripada yakni perkara-perkara yang harus kita yakni berjaga, yakni jangan sekali-kali kita mempelikirkan hadis Nabi SAW. Ini pernah juga Ustaz Iqbal dulu pernah ceritakan, ada satu orang di China ke di mana, ada hadis Nabi berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala menukarkan mukanya yakni kepada yakni muka keldai. Ini adalah berkenaan dengan kalau seseorang itu dia solat dan dia dalam solat ini dia banyak melakukan iltifat. Dia banyak ini melakukan ini iltifat, ditakuti Allah menukar mukanya kepada muka keldai. Ada orang pun mempelikirkan hadis ini dan betul-betul yakni dia bangun yakni daripada tidur, na'udzubillah min zalik, mukanya yakni ditukarkan yakni kepada hampir yakni kepada muka keldai. Dan ini perkara yakni yang berlaku. Jadi disunatkan kita membasuh kedua telapak tangan dan makruh kita meletakkannya ke dalam air yakni yang sedikit qabla ghaslihima, sebelum yakni kita membasuh kedua tangan. Selepas itu penulis mengatakan disunatkan wal madmadatu wal istinsyaq. Jadi madmadah adalah komo-komo, istinsyaq ini adalah memasukkan air yakni ke dalam hidung. Selepas itu beliau menukilkan khilaf berkenaan dengan bagaimana kita melakukan madmadah dengan istinsyaq. Adakah kita melakukannya bersama ataupun kita melakukannya berbeza? Mana lebih afdal? Jadi beliau mengatakan wal azhar, mengikut ini pendapat yang azhar, anna faslahuma afdal, iaitu membezakan. Apa maksud ini membezakan? Maksudnya madmadah dahulu 3 kali, selepas itu istinsyaq 3 kali. Ini adalah cara kita panggil cara fasl. Kita membezakan madmadah ini dengan yakni istinsyaq. Maka Al-Imam Rafi, ini pendapat Imam Rafi ya. Kita akan tahu nanti selepas ini Imam Nawawi ini akan bercanggah dengan pendapat ini. Maka ini pendapat Imam Rafi, dia mengatakan kita membezakan yang lebih afdal. Dan summal asah dia mengatakan yatamadmadu bi rughfatin salasan summa yastanshik bi ukhra salasan. Jadi pertama sekali dia mengatakan membezakan itu lebih afdal. Dan dia mengatakan mengikut ini pendapat yang asah, dia melakukan madmadah 3 kali. Selepas itu yakni dia melakukan istinsyaq 3 kali. Dan dia melakukannya dengan mubalarah. Wa yubalighu fihima ghairu sha'im.
Selain daripada orang yang puasa. Yang ni orang yang puasa yang ni tidak disunatkan dia melakukan mubalarah. Apa yang dimaksudkan dengan mubalarah di sini? Mubalarah bila kita membicarakan tentang komo-komo, maksudnya kita menggoyangkan air dalam mulut. Bila kita menggoyangkan air, ini adalah mubalarah. Tapi kalau kita memasukkan air, lepas itu kita ludah. Kita ambil air, kita masukkan dalam mulut, kita ludah. Ini bukan mubalarah. Tapi ini madmadah. Boleh faham insyaAllah bezanya. Mubalarah dalam madmadah maksudnya kita mengambil air dan kita memasukkan ke dalam mulut dan kita menggoncangkannya. Manakala bagi istinsyak, mubalarah dalam istinsyak adalah kita memasukkan air sampai ini kepada penghujung hidung kita di atas. Jadi bila kita masukkan air sehingga kita merasakan sikit keperitan. Bila air sampai di bahagian atas hidung. Tapi bila kita mengatakan istinsyak tanpa mubalarah, setakat kita mengambil air dan kita masukkan ke dalam hidung. Tanpa kita sedut. Tanpa kita menyedut air sampai ke atas. Jadi kalau kita tidak puasa, madmadah dengan istinsyak disunatkan kita melakukannya dengan mubalarah. Maka ini adalah pendapat siapa ya jemaah? Ini adalah pendapat al-Imam. Ini adalah pendapat Imam Rafi. Sekali lagi kita ada mukhalafah di sini. Ini kita panggil ini mukhalafah. Yang maksudnya Imam Nawawi tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Imam Rafi. Walaupun Imam Nawawi menukilkan pendapat Imam Rafi. Ini adalah daripada amanah ilmiah. Daripada amanah ilmiah, Al-Imam Nawawi seolah dia mengatakan kepada kita, Imam Nawawi mengatakan sedemikian dalam kitab Muharrar. Tetapi dalil menunjukkan pendapatnya bukan pendapat yang kuat dalam segi dalilnya. Tetapi ini pendapat yang lain. Maka dia mendatangkannya. Nah, teruskan. Qultu. Mudah-mudahan kita dapat habis ini, Pak. Qultu al-azharu tafdilul jam'i bi thalathi ghurafin yumadmidu min kulli thumma yastanshiku. Wallahu a'lam. Jadi sekarang Al-Imam Nawawi ini mengatakan al-azhar, manakala pendapat yang azhar berbeza dengan apa yang dikatakan oleh Imam Rafi. Sebab Imam Rafi mengatakan kita membezakannya. Tetapi Al-Imam Nawawi ini mengatakan al-jama'. Yang lebih afdal adalah kita melakukannya serentak. Kita melakukannya serentak. Ini yang biasa kita belajar dalam kitab Safina, dalam kitab ini Muqaddimah Hadramiyah. Yang ini kita kedepankan pendapat Imam Nawawi dalam banyak ini masail. Bagaimana kita menggunakan 3 kali cedukan air. Salasi ghuraf. Yatamadmadu min kullin summa yastanshiq. Jadi kita maksudnya kita mengambil dengan satu tangan dan selepas itu kita masukkan air ke dalam mulut dulu baru hidung. Kita masukkan air ke dalam mulut baru hidung. Jadi ini dikirakan sebagai satu kali. Dan kita melakukan ini sebanyak 3 kali. Jadi masukkan air ke dalam mulut, selepas itu masukkan air ke dalam ke dalam hidung. Jadi dia mesti ada tertib di sini. Mana datang dulu? Komo-komo ke istinsyak? Datang dulu adalah komo-komo. Jadi dia sebenarnya bukan serentak. Dia ada tertib, tetapi tertibnya sangat yakni sekejap. Jadi dia masukkan air ke dalam mulut. Lantas selepas itu masukkan air ke dalam hidung. Dan ini adalah pendapat yang mu'tamad. Imam Nawawi mengatakan wallahu alam. Seperti mana saya rasa kita semua maklum di dalam muqaddimah dia mengatakan apabila aku mengatakan qultu pada awalnya dan Allahu alam pada akhirnya, sama ada itu adalah istidrak ataupun mukhalafah. Sama ada dia menambahkan sesuatu ataupun dia bercanggah dengan apa yang disebutkan oleh al-Imam ini Rafi'i. Aywa, teruskan. وتثليث الغسل والمسح ويأخذ الشاك باليقين ومسح كل رأسه ثم أذنيه فإن عسر رفع العمامة كمل بالمسح عليها. Selepas itu beliau mengatakan disunatkan kita membasuh 3 kali. Taslisul ghusl. Jadi bila kita basuh muka, disunatkan basuh 3 kali. Ini berdasarkan dengan riwayat Sayyidina Uthman bin Affan sebagai misal. Kita ada riwayat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia meriwayatkan perbuatan Nabi SAW. Maka Nabi basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali,
berkenaan dengan sapu kepala kita ada khilaf ya. Ada riwayat yang mana Nabi sapu satu kali. Dan riwayat yang sapu satu kali, ada banyak yang riwayat yang mana Nabi SAW ini sapu satu kali. Itu sebab selain ini daripada mazhab Al-Imam Syafi'i, mereka mengatakan sunnah adalah sapu kepala satu kali. Kita dalam mazhab ini, pendapat ini yang dipegang adalah 3 kali. Pendapat ini yang dipegang adalah sapu kepala juga ada 3 kali. Begitu juga dengan berkenaan dengan basuh kaki. Basuh kaki juga kita membasuhnya sebanyak yang ini 3 kali. Wal mashu, dia mengatakan wa taslisul ghusli wal mashi. Jadi disunatkan kita basuh 3 kali dan kita sapu juga 3 kali. Kenapa penulis ini dia bezakan, dia mengatakan ghusli wal mashi? Dia memberikan isyarat kepada kita ada khilaf ini berkenaan dengan masah. Berkenaan dengan sapu kepala ada khilaf. Jadi dia membezakan di sini ghusl dengan masah. Berkenaan dengan ghusl kita tidak ada khilaf. Tetapi berkenaan dengan sapu kepala kita ada perbezaan ini para ulama. Wa takhlilu lihya, melakukan takhlil bagi mereka yang ada janggut yang tebal. Wa takhlilul saya lompat ya. Wa taslisul ghusli wal mashi wa ya'khudhu syaqu bil yaqin. Wa ya'khudhu syaqu bil yaqin. Satu orang kalau dia syak, misalan dia sapu kepala, selepas itu dia syak, tadi ada basuh tangan, kita ada basuh tangan sebagai misal. Ataupun satu orang ini misalan dia dah basuh kaki. Biasa kadang-kadang dah basuh kaki, lepas itu dia syak, tadi ada sapu kepala ke tak? Antum pernah encounter ni ya? Satu orang ini dia mengambil wudu. Bila dia sedang basuh kaki, dia syak. Tadi ada sapu kepala ke tidak ada sapu kepala? Lebih-lebih lagi kalau baru mandi kan? Baru mandi misalnya rambut basah dan badan pun basah, selepas itu dia ambil wudu. Jadi bila dia sapu kepala, dia lihat ini tangan dia basah, tapi dia syak. Tadi ada basuh tangan ke tidak? Hatta yang ni tangan pun ini kadang-kadang yang kita ada syak. Jadi apa nak buat kalau ada syak? Maka kita nak kena kembali kepada yakin. Bagaimana nak kembali kepada yakin? Misalan kalau dia syak sama ada dia ada sapu kepala ke tidak, tapi dia yakin dia telah basuh muka dan dia telah basuh tangannya. Apabila dia basuh kakinya dia syak, tadi dia ada sapu kepala ke tidak? Jadi apa dia kena buat? Dia nak kena sapu kepalanya, baru dia basuh kakinya sekali lagi. Boleh faham insyaAllah? Ini yang dimaksudkan yang syak kembali kepada keyakinan. Yang syak ini kembali kepada keyakinan. Wa ya'khudhu syaqu bil yaqin wa masaha kulla ra'sihi. Dan sunnah adalah dia sapu satu kepala. Sunnahnya adalah dia sapu satu kepala. Walaupun dalam seperti mana kita belajar dalam bab wudu, apa yang wajib adalah kita sapu sebahagian daripada kepala. Betul ke tidak? Di sini kita ada khilaf khilaf ini masyhur di antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Khilaf mereka adalah dalam huruf ba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wamsahu bi ru'usikum. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan ini ba li tab'in. Al-Imam Malik ini mengatakan ba ziyadah. Jadi tab'in ini maksudnya bi ru'usikum, ini bi ba'd ru'usikum, dengan sebahagian daripada kepala kamu. Itu sebab kita dalam mazhab Syafi'i, kalau kita sapu misalan, kita sapu bahagian depan saja misalan. Satu orang ini dia sapu bahagian depan kepala begini. Sah ini wudu ni. Betul ke tidak? Wudunya sah. Tapi dalam mazhab Imam Malik tidak sah. Jadi nak kena sapu yang ini satu kepala. Caranya adalah kita meletakkan kita punya thumb yang ini di bahagian temple dan kita menyatukan jari begini. Lepas itu yang ni sapu yang ni sampai yang ni ke belakang. Sama ada disunatkan kita kembalikan ke tidak, kena lihat yang ni rambut. Kalau rambut kita agak panjang sedikit, yang mana bahagian dalam tidak kena kepada air, maka disunatkan kita melakukan inqilab, iaitu kita ke belakang dan ke depan lagi sekali. Tapi kalau satu orang misalan rambut dia pendek ataupun rambut botak misalan, maka hanya cukup baginya sapu satu kali ke belakang sahaja, tidak disunatkan di ke depan. Jadi yang disunatkan ke depan kalau sekiranya rambutnya tertutup, yang mana kalau dia tidak ke belakangkan rambutnya, bahagian dalam rambut dia tidak kena air. Boleh faham insyaAllah? Saya harap boleh faham, tidak ada masalah. Jadi berkenaan dengan sapu kepala, sekali lagi ya, disunatkan kita sapu seluruh kepala
Dan berkenaan dengan kita kembalikan tangan ataupun tak kembalikan tangan, kita kena lihat kepada rambut kita. Kalau sekiranya rambut kita tahu, yang mana kalau kita melakukan begini, bahagian dalam tak kena air, disunatkan kita melakukan inkilab. Tapi kalau rambut kita semua terdiri, misalnya rambut kita seperti rambut GI misalnya, maka satu kali yang ini sudah mencukupi. Ataupun rambut orang yang botak satu kali yang ini sudah mencukupi. Wa masaha kulla ra'sihi summa uzunaihi. Dan begitu juga yang ini disunatkan yakni sapu yang ini telinga. Dan telinga ini kita ada zahir dan batin. Cara yang ini kita sapu telinga adalah kita menggunakan 2 jari. Maka jari telunjuk ini kita sapu yang ini di bahagian dalam sini. Ibu jari kita di bahagian belakang begini. Nampak tak? Jadi bila kita sapu yang ini telinga, kita sapu bahagian dalam dan bahagian luar. Bahagian yang ini dalam dan bahagian yang ini luar. Dan disunatkan yang ini kita menyapu bahagian dalam yang ini di sebelah sini. Dalam ini. Nampak tak tangan saya ni? Jadi sekali lagi saya tunjuk ya. Dia caranya adalah begini ya. Kita menggunakan 2 jari. Jari telunjuk di bahagian dalam. Lepas itu kita ada jari ibu jari kita. Selepas yang ini kita sapu, kita melakukan begini. Akhir sekali. Maka ujung yang ini jari ini kita sapu bahagian lubang telinga. Jadi ada 3 perkara. Pertama sekali bahagian dalam di sini. Yang kedua bahagian luar. Yang ketiga adalah bahagian ini. Dan selepas itu dikenali sebagai istiqlal. Kita basahkan tangan dan kita melakukan begini. 3 kali. Jadi semua sekali ada berapa perkara? Ada 4 perkara. Pertama sekali jari telunjuk bahagian dalam. Kedua ibu jari bahagian luar. Betul ke tidak? Ketiga ujung jari telunjuk bahagian lubang telinga. Keempat kita punya palm. Kita sapu begini. Jadi semua sekali ada 4. Semua sekali ada 4 perkara. Boleh insya-Allah. Ini yang dimaksudkan sapu telinga zahir dan batin. Sapu yang ini telinga zahir ini dan batin. Maka kita dalam mazhab Imam Syafi'i telinga bukan daripada muka. Ada sebagian mazhab mengatakan telinga daripada muka. Maka mereka bukan sapu telinga tapi mereka basuh yang ini telinga. Ada sebagian yang ini mazhab yang ini mereka yang ini mewajibkan yang ini membasuh ini telinga. Dan penulis ini mengatakan fa'in asura raf'ul imamati kammala bil masi 'alaiha. Kalau satu orang pakai sarban ini misalnya dia tak nak buka ini sarban ni. Jadi bagaimana dia nak sapu satu kepala? Caranya adalah begini ya. Cuba bayangkan saya pakai sarban ya. Dan saya tak nak buka songkok saya ni. Saya tak mau buka. Caranya adalah saya nak kena sapu bahagian yang wajib dulu. Nampak tak? Ini kepala bahagian depan ini adalah bahagian yang wajib, betul ke tidak? Bahagian ini yang wajib disapu. Jadi caranya adalah saya sapu bahagian ini dan terus sapu sarban. Sapu bahagian wajib dan terus saya sapu sarban. Di sini kita kena pay attention sikit. Dia adalah terus sapu. Kenapa? Sebab kalau kita sapu bahagian yang wajib dan kita mengangkat tangan kita dan lepas itu sapu sarban, apa jadi? Apa bezanya? Apa bezanya kalau kita mengangkat tangan? Cara yang betul adalah kita tak mengangkat tangan. Yakni kita sapu bahagian yang wajib dan terus kita sapu sarban. Maka sarban kita mengambil yang hukum kepala. Yakni maksudnya kita dah sapu seluruh kepala. Sarban kita mengambil hukum seluruh kepala. Apa bezanya kalau kita mengangkat tangan kita? Bezanya adalah bila kita mengangkat tangan, dia dah dimustakmal. Nampak tak? Sekarang kalau kita sapu kepala, selepas itu kita mengangkat, maka ini mustakmal. Kita sapu yang ini sarban. Ini adalah cara yang salah. Walaupun sah wudu. Sebab apa yang wajib adalah, seperti mana kita mengatakan dalam mazhab Syafi'i, sebahagian daripada kepala. Kita telah melakukan yang wajib. Tetapi untuk kita mendapatkan sunnahnya, kita terus yang ini sapu yang ini kepala, ataupun sarban, ataupun songkok. Taib, teruskan. Wa takhlilul lihyah. Wa takhlilul lihyati al-kathati wa asabi'ihi wa taqdimul yamini
وإطالة غرته وتحجيله والموالاة وأوجبها القديم. Jadi dia mengatakan takhlilul lihya al-katha. Lihya katha ini adalah berkenaan dengan janggut yang tebal. Ada dua cara nak buat. Sama ada kita basuh muka, lepas itu kita takhlil janggut begini. Basuh yang kali kedua, muka, takhlil lagi sekali. Basuh yang ini muka yang ketiga, takhlil lagi sekali. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita basuh muka 3 kali. Lepas itu takhlil 1 kali. Selepas ini basuh 3 kali. Yang lebih afdal adalah cara yang kedua. Yang lebih afdal adalah cara yang kedua. Yakni maksudnya kita basuh muka kita dahulu. Baru yakni kita melakukan takhlil dengan menggunakan tangan kanan. Dan kita takhlil daripada bawah janggut yakni ke atas. Boleh insyaAllah? Ini yang penulis ini mengatakan wa takhlilu lihyatil kassati wa asabi'ihi. Asabi' ini bila kita basuh ini tangan kita melakukan takhlil ini begini. Ini adalah takhlil ini bagi asabi'. Wa taqdimul yumna. Dan disunatkan kita kedepankan bahagian kanan apabila kita mengambil wudu. Jadi bila kita basuh tangan kanan dulu. Bila kita basuh kaki, kita basuh ini kaki dahulu. Ini adalah berdasarkan dengan perbuatan Nabi SAW. Dan juga diriwayatkan Nabi SAW suka kepada tayammun. Tayammun yang ini maksudnya Nabi suka bermula ini dengan bahagian kanan. Wa italatu ghurratihi wa tahjilihi. Dan kita memanjangkan ghurrah dengan tahjil. Yang dimasukkan dengan ghurrah di sini adalah bila kita basuh muka kita, disunatkan kita melebihkan parasnya. Jadi dia termasuk sebahagian daripada tengkuk di sini. Bila kita berbicara tentang ghurrah, dia adalah bahagian selepas bahagian yang wajib. Dahulu bila kita membicarakan tentang rukun ini wudu, kalau antum ingat kita membicarakan tentang kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Yani bila kita basuh muka kita mesti membasuh lebih sedikit. Itu adalah wajib. Yang dimasukkan dengan ghurrah di sini adalah apa yang selepas kewajipan. Apa yang selepas kewajipan. Jadi membasuh sebahagian daripada telinga adalah wajib, betul ke tidak? Yani untuk kita memastikan yang kita telah basuh bahagian muka kita di sini, kita nak kena basuh sebahagian daripada telinga kita. Supaya kita keyakinan yang kita telah membasuh muka kita. Tapi di sini yang dimasukkan dengan ghurrah adalah kita membasuh bahagian yang lebih daripada itu. Membasuh bahagian yang lebih daripada itu. Maka dia termasuk kita punya telinga dan sebahagian daripada kita punya tengkuk. Kepala, dia termasuk yakni bahagian daripada kepala. Yang lebih daripada had yang wajib. Maka ini yang dimaksudkan yakni dengan penulis ini mengatakan memanjangkan yakni ghurrah. Dan kita ada hadis ini Nabi SAW berkenaan yakni dengan perkara ini. Kita ada hadis ini yang masyhur, yang mana Nabi SAW dia mengatakan inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Yani umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan muka mereka bercahaya dengan kaki mereka bercahaya. Apa sebabnya Nabi mengatakan min atharil wudu? Daripada bekas yang ini mengambil wudu. Faman istata'a minkum an yutilla ghurratahu falyaf'al. Barang siapa di antara kamu yang mampu untuk melebihkan basuhannya, maka hendaklah dia melakukan sedemikian. Jadi berkenaan dengan kaki sampai setengah daripada kita punya apa kita panggil ini, betis ya. Sampai setengah daripada kita punya betis. Bagi muka termasuk telinga, sebahagian daripada kepala di atas dan sebahagian daripada tengkuk di bahagian yang di bawah. Jadi bagi kaki ini hingga setengah daripada betis. Jadi bila kita mengambil wudu, kita membasuh lebih yang ini bagi muka dan juga bagi yang ini tangan. Selepas itu ini beliau mengatakan wa italatu ghurratihi wa tahjilihi wal muwalah. Yani muwalah adalah sunnah. Maksud daripada muwalah adalah kita melakukan wudu dengan berterusan. Yani setelah kita basuh muka, terus kita basuh tangan, terus kita sapu kepala, terus ini kita basuh kaki. Maka ini adalah pendapat yang mu'tamad yang ini di dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun mazhab qadim yang ini mewajibkan muwalah.
Mazhab ini al-qadim mengatakan mualah adalah wajib. Ini maksudnya kalau tidak ada mualah, maka tidak sah yakni wudu. Tetapi yakni mazhab ini al-jadid adalah mazhab ini yang dipilih. Nah, teruskan. وترك الاستعانة والنفض وكذا التنشيف في الأصح. Nah, di sini ada 3 perkara ya. Dia mengatakan meninggalkan isti'anah dan meninggalkan nafd dan meninggalkan tanshif. Jadi antum tulis ini di sana, ketiga-tiga ini adalah khilaful aula. Boleh kita tulis? Ketiga-tiga ini adalah khilaful aula. Apa maksudnya khilaful aula? Yakni maksudnya meninggalkannya adalah lebih afdal. Meninggalkannya adalah lebih afdal. Maka dia kurang daripada makruh. Kurang daripada makruh. Jadi yang pertama adalah isti'anah. Apa maksudnya isti'anah? Yakni kita minta bantuan orang lain tanpa keuzuran. Misalan kita minta orang tuangkan air untuk kita dan kita mengambil wudu. Maka perbuatan ini adalah khilaful aula, lebih afdal ditinggalkan. Dia bukan daripada sunnah. Tapi dia adalah perkara yang tidak digalakkan. Sebab ini dia boleh mendatangkan kibr, iaitu kesombongan. Ini adalah perkara yang pertama. Yang kedua adalah an-nafd. Nafd ini kira macam apa? Kita buat begini. Apa kita panggil dalam bahasa kita? Berenjis. Berenjis. Anak kadang-kadang lupa ya di perkataan. Ini dikenali sebagai nafd ya. Yang ketiga adalah tanshif. Tanshif ni kita ambil tuala, kita lap, ataupun kita ambil kita punya baju, kita lap kasih kering. Maka ini khilaf aula, lebih afdal ditinggalkan. Apa sebabnya? Sebab dia adalah daripada kesan daripada ibadah. Dan Nabi SAW mengatakan bekas wudu ini dia akan memberikan kepada kita cahaya. Maka tidak digalakkan kita menghilangkannya. Boleh faham insya-Allah? Tidak digalakkan ini kita menghilangkannya. Aywa, teruskan. Dan ini adalah pendapat ini fil asah. Yang muqabil asah, yang ini bukan khilaf aula. InsyaAllah kita boleh habis lagi sikit ya. Hari ini mungkin lama sikit. Aywa, teruskan. Sebab dah lama kita tak ada kelas, nanti macam lambat sangat. Taib. ويقول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Okey, ini yang saya WhatsApp ini dalam grup. Suruh lihat ini kepada kitab Kanzul Gharibin. Antum ada Kanzul Gharibin? Ala kulli hal, kalau antum tak ada pun boleh, wallahu alam, mungkin boleh refer ke PDF ke apa, sebab ada beberapa faedah yang disebutkan oleh al-Imam Mahalli berkenaan dengan doa wudu. Berkenaan ini dengan yakni doa yakni wudu. Baik, kita lihat ini apa disebutkan Imam Nawawi dulu ya. Yang ni beliau mengatakan selepas itu disunatkan yakni seseorang itu berdoa selepas ini wudu. Jadi ini adalah doa yang warid daripada hadis Nabi SAW. Kalau kita lihat misalan kitab Kanzul Gharibin, penulis ini menukilkan riwayatnya. Dia menukilkan riwayatnya. Maka asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sini dia mengatakan ini adalah riwayat dari hadis Muslim. Ini adalah riwayat dari hadis Muslim. Apa riwayat hadis Muslim? Nabi SAW mengatakan, man tawadda'a faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannati samaniyah. Yani barang siapa yang mengambil wudu dan dia membaca doa ini sampai abduhu wa rasuluh, maka dibukakan baginya ke 88 pintu syurga. Dan dia diberikan pilihan nak masuk daripada mana yang dia sukai. Ini adalah kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada
Mereka yakni yang membaca doa selepas yakni wudu. Selepas itu beliau mengatakan zadahu Tirmizi. Al-Imam Tirmizi dia menukilkan riwayat yang lain. Dan riwayat tersebut adalah subhanakallahumma wa bihamdika. Jadi biasa kita combine kan riwayat ini. Biasa kita baca misalnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lepas itu kita mengatakan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini adalah berdasarkan hadis Muslim ya. Afwan. Ini berdasarkan hadis Muslim. Selepas itu subhanakallahumma wa bihamdika. Ini adalah tambahan daripada Imam Tirmizi. Al-Imam Tirmizi dia meriwayatkan tambahan ini. Jadi biasa apa yang kita bawa adalah kita membaca dua riwayat. Kita membaca riwayat Muslim dengan riwayat yakni Tirmizi. Dan berkenaan dengan subhanakallahumma wa bihamdika, hadis juga yang ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, yang mana Nabi SAW mengatakan man tawadda'a summa qala subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta ila akhirih kutiba biriqin summa tubi'a bitabi'in walam yuksar ila yaumil qiyamah. Yakni syahadah yang dibaca oleh beliau akan yakni dicetak yakni dalam riq. Riq ini sama ada kita mengatakan dia kertas ataupun ini silver. Dicetak ini kalimah ini pada kertas ataupun ini pada yakni sekeping silver, dan akan yakni diberikan yakni kepada yakni pada hari kiamat. Maka para ulama kita mengatakan ini adalah daripada tanda dia akan mendapatkan husnul khatimah. Sebab seolah-olah yakni kalimah syahadah itu dicetak baginya sebagai yakni satu approval. Kalau zaman sekarang kita panggil yakni sebagai satu approval, yakni diterima yakni olehnya. Jadi disunatkan kita apabila kita membaca kedua-dua riwayat. Kita mengatakan asyhadu alla, seperti mana kita Imam Nawawi mengatakan sini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Di sini riwayat Imam Muslim. Selepas itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka ini adalah daripada riwayat Al-Imam, sambungan daripada riwayat Al-Imam Tirmizi. Taib, ini adalah daripada fawaid yang disebutkan oleh Al-Imam Mahalli di dalam ini kitabnya. Selepas itu perkara yang saya nak terangkan juga adalah perkara yang selepasnya. Sebab Al-Imam Razali misalnya dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia menukilkan doa bagi tiap-tiap basuhan anggota. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau antum lihat, dia menukilkan doa. Yang ini maksudnya bila basuh muka ada doa ni, bila basuh tangan ada doa ni. Al-Imam Nawawi mengatakan tidak ada asal bagi riwayat ini. Jadi kita baca kitab Minhaj dulu, kita lihat apa disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Selepas dia menukilkan doa, dia mengatakan wa hazaftu du'a al-a'dha. Antum semua lihat, dia mengatakan wa hazaftu du'a al-a'dha. Maksudnya aku tidak sebut doa yang khusus bagi tiap-tiap anggota. Apa sebabnya? Dia mengatakan idz la asla lahu. Tidak ada asal bagi riwayat ini. Siapa mengatakan ini? Al-Imam Nawawi. Jadi Al-Imam Nawawi dia mengatakan doa bagi tiap-tiap anggota wudu tidak ada asal bagi ini. Dan Imam Razali menukilkannya dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau orang menanyakan kepada kita misalan, bagaimana Imam Razali ini menukilkan doa ini dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan Al-Imam Nawawi di sini mengatakan tidak ada asal ini bagi ini, apa kita nak jawab? Di sini sebab di sini kita boleh rujuk kepada kitab Mahalli. Imam Mahalli syarahkan ini. Nampak tak? Jadi antum kalau lihat ini kitab ini syarah ini Mahalli, dia mensyarahkan perkara ini. Dia pertama sekali dia mendatangkan doa ni. Dia terangkan apa yang dimaksudkan Imam Nawawi ini doaul a'dha. Apa ini doaul a'dha? Maka dia mengatakan doaul a'dha wa huwa an yaqula inda ghusl wajhi. Apabila seorang ini basuh mukanya, dia mengatakan Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah mukaku pada hari yang mana muka-muka menjadi hitam. Jadi bila kita basuh muka, kita baca doa ini.
Jadi wa inda ghasil yadil yumna, bila kita basuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah berikanlah kitabku pada tangan kananku. Wa hasibni hisaban yasira, dan berikan kepada aku hisab ini yang ringan. Wa inda ghusil yadil yusra, apabila dia basuh tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali, ya Allah janganlah memberikan kitabku pada tangan kiriku. Wala min wara'i dhahri, dan bukan daripada belakang badanku. Wa inda masih ra'si, jadi bagi tiap-tiap anggota kita ada doa. Selepas Imam Nawawi mengatakan la asla lahu, dia mengatakan kadza qala fi raudati wa syarhil muhadzab. Begitu juga Imam Nawawi dalam kitabnya Raudah dan kitab Majmu' syarah ini bagi Muhadzab juga mengatakan sedemikian. Tidak ada asal bagi doa ini. Tapi selepas itu ini apa dia mengatakan? Dia mengatakan, Imam Rafi ini mengatakan, warada bihil asar ani salafis salihin. Imam Rafi juga tidak menukilkan riwayat. Al-Imam Rafi dalam kitab Muharrar mendatangkan doa ini. Tetapi bila dia mendatangkan doa, dia tidak menukilkan riwayat. Daripada mana riwayat tersebut? Dia hanya mengatakan ini daripada salaf salihin. Boleh faham insyaAllah? Imam Rafi mengatakan ini daripada apa yang dinukilkan oleh siapa? Oleh para ulama salaf. Tetapi dia tidak menukilkan riwayat. Maka lihat ini apa Imam Mahali mengatakan. Jadi bagi mereka yang ada kitab ini underline ini ya. Yang ini dia mengatakan wafatahuma. Yang ini dia mengatakan telah terlepas daripada Imam Nawawi dengan Imam Rafi. Boleh faham insyaAllah? Yang ini Imam Mahali sekarang ni mengatakan mungkin yang ini Imam Nawawi dengan Imam Rafi terlepas pandang. Kalau dalam bahasa kita panggil apa? Terlepas pandang. Sebab sekarang Imam Mahali mengatakan ada riwayat. Tetapi riwayat ini mungkin tidak sampai kepada mereka. Jadi dia mengatakan wafatahuma annahu ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min turuqin fi tarikh Ibn Hibban. Jadi siapa yang meriwayatkan hadis ini? Ibn Hibban. Ibn Hibban yang ini dia menukilkan riwayat ini. Dan selain yang ini daripada ini. Dan selepas itu dia mengatakan wa in kanat dha'ifatan, walaupun hadisnya hadis dhaif, dia mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif, tapi apa dia mengatakan selepas itu? Lil amali bil hadisi dhaif fi fadailil a'mal. Sebab kita boleh mengamalkan hadis yang dhaif dalam kelebihan amalan. Jadi hari ini kalau orang mengatakan misalan kita mengamalkan hadis dhaif, bila kita baca doa misalan bagi tiap-tiap anggota, kita mengatakan boleh tak kita mengamalkan hadis dhaif? Boleh kita mengamalkan hadis dhaif. Ini daripada masalah orang Wahabi ini, daripada masalah mereka dan mereka mendatangkan masalah ini adalah mereka menyamakan hadis dhaif dengan hadis maudhu', dan ini jinayah. Ini adalah perkara yang sekali tidak boleh diterima, sebab ini ulama-ulama ahlu sunnah kita tidak pernah melakukan sedemikian. Jadi mereka mengatakan sebagai misal tak boleh amalkan hadis dhaif, hanya boleh mengamalkan hadis sahih dengan hadis hasan. Ini pendustaan. Bahkan Imam Nawawi sendiri dalam kitab Azkar, dia mengatakan boleh kita mengamalkan hadis dhaif dengan beberapa syarat. Daripada syaratnya adalah dalam fadail amal, dan hadis tersebut tidak sampai yakni kepada tahap syadidatul dha'af, yakni kelemahan yang ketara. Jadi boleh kita mengamalkan yakni hadis yang hadis ini yang lemah. Jadi ini adalah apa kita mengatakan disebutkan oleh Imam Mahali berkenaan yakni dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Selain daripada itu, antum boleh lihat, saya sebenarnya nak baca juga daripada kitab Mughni. Kitab Mughni dia ada menukilkan beberapa sunnah-sunnah yang lain yang mungkin tidak disebut dalam kitab Minhaj. Jadi Khatib Syirbini yang ini misalan dia ada sebut ni, tapi memandangkan masa pun dah suntuk, kita berhenti di sini insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.